Bismillah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ruang serta kesempatan kepada kita pada hari yang berbahagia ini untuk duduk sama-sama dalam majlis ilmu. Kata Nabi, hudurul majlisin alim afdalu min salati alfin rakaat. Orang-orang yang duduk berhimpun dalam majlis ilmu ini lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan dalam usaha untuk kita menghabiskan sisa-sisa hidup kita di atas muka bumi. Kebetulan hari ini hari jadi. Hari jadi anak kebetulan selalu bersama dengan keluarga. Tapi kebetulan ada program bersama dengan TV Al-Hijrah ni. Jadi tahun ni sambut 2 negara. Selalunya bersama dengan orang tersayang lah di Indonesia. Seorang lah. Nak tambah tapi tak berani. Itu masalah sekarang ni. Jadi apapun alhamdulillah, insya-Allah lepas pada ni kita ada buat makan-makan sikit kebetulan. Sementara kita nak meneruskan perjalanan ke Aswan dengan Luzur 4 hari lagi, kemudian kita balik semula 2 hari, barulah kita balik ke Malaysia. Pada waktu tu barulah berjumpa dengan orang yang tersayang. Masa tu boleh belah kek. Dekat sini tak ada kek. Ustaz Khairul tadi duduk belanja buah kurma je. Kata Ustaz ni hadiah Ustaz ni buah kurma je. Ni yang nak mampu dia kata. Kena kut sungguh. Okey. Jadi alhamdulillah jadi sebenarnya anak nak beri apa orang panggil nak beri nasihat anak rasa bukan anak lah. Nak beri nasihat memandangkan anak pun tak berapa nak dinasihatkan. Daripada jauh orang kata seronok duk tengok Ustaz Khairul, Ustaz Nazrul mengajar kitab, kita pun tengok daripada Malaysia. Jadi peluang yang ada orang kata macam ni, okey ambil lah memandangkan anak zaman dulu duduk sini bukan belajar. Jadi kita duduk kat sini dulu, orang kata zaman-zaman kita orang dulu banyak tidur daripada kelas. Tapi kita tengok environment sekarang pada waktu ni ramai di antara student-student yang datang di Mesir belajar. Jadi ambil peluang ni betul-betul bagus sangat orang kata. Dan anak bila dah masuk dalam bidang apa panggil bisnes ni lah, lari sangat. Bidang ni lari sangat Bila masuk dalam bidang bisnes ni, kita rasa rindu pula untuk belajar ilmu. Tengok kadang-kadang ada masa tu kita tengok orang-orang mengajar kita menangis. Sebab apa? Dulu peluang aku ada. Duduk Mesir ni sampai orang kata sampai tua. Orang kata tengok unta tu sama dengan umur kita je. Punya lama duduk Mesir. Tapi ilmu yang ada pada waktu tu kita tak nampak. Kita tinggalkan. Ada majlis-majlis ilmu tapi tak ikut. Jadi rugi sangat. Jadi ambil lah peluang yang ada ni. Jangan jadi macam Ana ni. Bila kita duduk balik Malaysia, kita rasa Allah rindunya majlis-majlis ilmu. Kita tengok ustaz mengajar dalam masjid, kita tengok Allah, aku nak jadi ni lah dulu ni. Aku nak jadi ustaz-ustaz yang mengajar ni tapi tak dapat. Okey, tak dapat. Sebab apa? Sebab pada waktu tu ada peluang tapi kita tak ambil. Ada peluang tapi kita tak, orang kata tak kejar. Ada mutiara tu tapi kita tak gali. Jadi apabila kita dah duduk dalam dunia pun panggil di luar sana, kita akan rasa Allah rugi sungguhlah. Masa kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang ada dulu, kita tak ambil betul-betul kesempatan tu, kita akan rugi. Sebab harta atas muka bumi ni memang kita rasa seronok kita ada harta. Kita seronok kita ada bisnes. Kita seronok kita ada segala-galanya. Tapi bila kita tengok orang kata orang ada ilmu ni, betul lah. Ilmu yang kita ada tu menyebabkan harta duk kejar kita semua. Tapi dengan duit, harta kekayaan, pangkat darjat yang kita ada, kita tak boleh beli. Contoh sekarang ni lah, ada apa yang kita nak, kita boleh dapat alhamdulillah. Tapi kadang-kadang duk fikir, kalau lah aku boleh bayar dengan duit ni untuk dapat ilmu. Duduk ambil Ustaz Nazrul sikit, letak dalam kepala kita, ya, Ustaz bayar ni 1 juta Ustaz, ilmu Ustaz tu beri kat anak semua boleh tak? Tak boleh nak buat. Awak kaya sedara mana pun, pangkat darjat tinggi mana pun, kecantikan wajah rupa awak ada pun, benda-benda ni tak, ni Allah SWT beri. Dengan cara awak kena turun dalam majlis-majlis ilmu macam ni. Jadi sebenarnya orang kata macam Ustaz Nazrul sendirilah, anda tengok bila tak ada ilmu, ke mana saja orang bawa. Anda majoriti buat travel. Anda dah 10 tahun dalam travel. Duduk di Mesir dulu pun buat travel juga. Malu dengan Ustaz Khairul, Ustaz Nazrul ni. Dia orang dulu dah jadi pimpinan besar duduk atas tu. Duduk dah boleh baca kitab dah apa semua. Anda berbual baris pun duduk telefon Ustaz Khairul. Betul Ustaz, baris ni betul ke tak ni? Tanya Ustaz semua. Hukum orang tanya duduk telefon ni lah. Ustaz Khairul, Ustaz Nazrul duduk tanya. Bukan tak belajar, tapi pemalas dulu. Jadi sekarang pun duduk rasa Allah berseronoknya duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jadi kita ni yang duduk di sini belajar sungguh-sungguh. Okey, belajar sungguh-sungguh, ambil masa yang ada ni, kita pun panggil, kita usaha sungguh-sungguh dan balik nanti
InsyaAllah Allah Ta'ala akan aturkan perjalanan. Apabila ada ilmu ni, senang sangat. Apabila ada ilmu ni, pergi ke mana pun anda tengok Ustaz Nazrul, lepas ke Jepun, lepas ke mana lagi Ustaz? Orang bawa, duk package dia bawa umrah tiap-tiap tahun. Jadi betul-betul ada ilmu ni, habis. Ke mana saja orang duk atur-atur kita perjalanan kita. Anak nak pergi jalan kena bayar duit. Ustaz Khairul, Ustaz Nazrul nak jalan, orang bagi duit kata. Jadi dia berbeza. Orang ada ilmu ni, letak dia perjalanan dia apa semua, orang akan bantu, Allah akan aturkan. Tapi kalau kita ni, orang duduk dalam bisnes ni, kita duduk jalan-jalan mana? Kita yang kena keluar duit. Nak beli apa, kena keluar duit. Jadi benda-benda ni, insyaAllah sekiranya kita betul-betul pasal niatkan Allah, tapi kena ingat juga buat satu-satu benda tu pasal niatkan Allah. Sebab kadang-kadang kita ni ada ilmu banyak dengan tujuan nak suruh orang puji kita, dengan tujuan nak dapat pangkat, dengan tujuan lain daripada Allah SWT, dia lain cerita. Itu yang duduk keluar mampu-mampu hukum tu. Tu jadi masalah. Bila time ada ke dia, kita keluar je hukum membenarkan. Bila time kalau orang, oh tidak. Dia jadi. Ini jadi ulama yang tak betul lah. Jadi kita nak sekarang ni, kita amanah dengan ilmu yang kita ada, kita sampaikan sebagaimana guru-guru kita dah ajar, kita sampaikan baik. Ada salah, kena buat kena teguran. Ada betul, kena buat pujian. Hatta siapa-siapa pun. Kita hari ni kalau kita tengok, sebab dia bukan satu sealiran dengan kita, kalau dia buat salah, kita iakan je. Ni bukan orang beradab dengan ilmu, tak. Kalau tak sealiran dengan kita, walaupun dia betul, kita tolak go sebab dia tak sealiran kita. Jadi amanah dengan ilmu, apabila seorang buat benda yang baik, kita puji dia. Walaupun ada salah dia dalam perkara yang lain, tapi kalau betul dia kena puji. Kalau salah dia kena tegur, tak kisah siapa pun. Ini barulah kita amanah dengan ilmu pengetahuan. InsyaAllah Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat syafaat bagi Nabi SAW. Apapun satu benda yang nak ingatkan, sebab perkara ni amat penting. Apa saja yang kita nak buat, kita pasang doa pada Allah SWT. Ana ambil sikit ya. Ambil sikit Ustaz. Ana nak cerita tentang apa panggil doa ana. Selama 10 tahun ana berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku dapat di luar negara. Ana berdoa selama 10 tahun. Daripada tahun 1993 ana berdoa. Sehinggalah tahun 2004 ana berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku dapat di luar negara. Pada waktu tu abang ana kebetulan belajar di Allahumma salli ala Muhammad di Jordan. Kita orang susah. Anak kereta tak ada, rumah pun nak terbalik. Rumah Felda, duduk sengit macam tu. Kadang-kadang tengok orang sebelah rumah, Allah Akbar, tengok orang sebelah rumah ada kereta, kita duduk fikir macam mana dia boleh ada kereta. Kaya sungguh dia. Pada waktu tu. Jadi kita duduk susah, tak terfikir pun akan dapat luar negara. Jadi abang dalam keluarga cerdik sikit. Dia duduk cerdik sikit dapat pergi luar negara, pergi ke Jordan. Jadi bulan sekali, 2 bulan kadang-kadang dia hantar gambar. Jadi tu hantar gambar tu, dia tulis belakang tu. Abang sekarang berada di Laut Mati. Dia tulis kat belakang gambar tu. Laut Mati ni dikisahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Lut AS. Dia tulis kat situ. Jadi di sinilah Nabi Lut AS ditenggelamkan oleh Allah SWT, pengikut-pengikut negeri dia tulis situ. Abang tak berlama-lama di tempat tersebut. Kerana ada kalangan ulama menyatakan apabila pergi ke tempat yang berlaku, orang kata penghinaan Allah di kawasan tersebut, maka lihat saja minta daripada Allah SWT, dijauhkan balak apa semua. Jadi abang pun tak adalah mandi semua, dia tulis belakang gitu. Jadi kita tengok, oh cantiknya Laut Mati. Dia pergi kat mana-mana di Jordan, dia tulis belakang tu sejarah-sejarah Islam. Abang sekarang berada di tempat peperangan Yarmouk, dia tulis gitu. Jadi kita pun pada waktu tu duk pasang Allah Akbar Iswanak ni kalau aku dapat luar negara. Jadi dengan gambar tu saja kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku berilah aku dapat luar negara. Bukan lagi belajar. Jadi kita nak cerita tentang kita nak doa dengan Allah tu spesifik betul-betul. Contohnya masing-masing sekarang dah belajar tu, ya Allah ya Tuhan, aku berilah aku jadi ulama. Sebut betul-betul. Okey. Jadi ya Allah ya Tuhan, aku berilah aku nak jadi esok Perdana Menteri. Contoh minat sangat jadi Perdana Menteri. Nak ganti Syed Ahmidi contohnya. Apa tak jadi masalah. Doa, ya Allah aku berilah aku jadi Perdana Menteri, ya Allah jadi tak apa tak ada masalah. Doa spesifik betul-betul. Sebab bila nak ceritakan ni tentang 10 tahun dulu, anak berdoa pada Allah benda sama. Dan setiap 5 waktu anak tak pernah tinggalkan, ya Allah aku berilah aku dapat di luar negara. Jadi pada waktu tu sehinggalah anak masuk kolej Islam, kemudian anak dapat peluang pergi Indonesia. Pergi Indonesia pada waktu tu dah anak stop lah, berhenti doa. Sebab dah dapat keluar negara. Dulu anak ya Allah aku berilah dapat keluar negara. Sepatutnya anak spesifik, ya Allah aku berilah aku dapat Mesir. Pergi Mesir terus, sebab tu tahu.
Jadi kita pun nak, ya Allah Tuanku berilah dapat negara. Jadi Indonesia pun luar negara jugalah. Dia nak stop. Sampai di Indonesia kita dah belajar apa semua. Pada waktu tu duit tak ada. Kita orang susah. Memang orang susah. Anak balik anak kata, tak apalah, memang tak dapat dah aku ni nak beli. Tak kisah. Kerja pam minyak. 2 tahun kerja pam minyak. Siang kerja pam minyak, malam anak kerja dijaga. Jadi 2 tahun anak kerja. Jadi pada waktu tu ada dalam hati ni, Allah kalau dapat pergi Mesir, seronok ni kawan-kawan pergi Mesir ni. Rupanya dapat peluang, dapat pergi Mesir. Jadi bila kita tengok semua tadi, Allah Akbar, Allah beri tadi keluar negara yang pertama tadi. Rupanya Allah sambung balik kita punya perjalanan, Allah beri pula keluar negara ke Mesir. Pergi, turun flight pada waktu tu $100 saja. Kita turun ni dah lepas kapal terbang $100 je. Jadi tu anak mula-mula dulu duduk di Mesir ni, anak duduk bekerja macam-macam benda anak buat di Mesir ni. Jadi Alhamdulillah pada waktu tu kita ingat dah habis sampai tahap tu dah. Rupanya duduk Mesir pula, duduk merayak pula, pergi ke UK pula. Kutip buah. Sebab benda, sebab anak tak spesifik betul-betul doa tadi. Jadi duduk mengapu lah. Jadi pada waktu tu anak doa nak keluar negara, rupanya Allah atur pula anak cuti-cuti nak ke UK. 5 tahun betul-betul anak pergi ke UK. Kutip buah. Jadi kalau duduk ingat semua, Allah Akbar, insya-Allah atur sungguh aku ni berjalan luar negara ni. Sebab aku dulu minta, ya Allah aku pergi luar negara. Pergi UK. Sampai kena tangkap duduk dalam penjara lagi. Anak duduk 4 hari 3 malam dekat Cheshire, dekat Manchester. Duduk dalam tu kena penjara. Tahun 2009 tak silap anak kena penjara sana. Nanti kita cerita lain lah kena penjara sebab benda. Okay kan. Tapi yang pastinya bukan kes-kes politik lah kan. Jadi lepas pada tu kita anak balik. Dah balik apa semua, dah balik ke Malaysia apa semua. Dulu ingat dah habis dah kat situ. Sebab kita minta tu, rupa-rupanya Allah Ta'ala dulu atur kita pula kerja dalam bidang travel. Rupa lebih jauh pula aku berjalan. Dah minta luar negara langsung. Rupa-rupa kat Malaysia tu lebih sikit daripada anak duduk luar negara. Menunjukkan anak duduk luar negara lebih banyak daripada Malaysia. Isteri anak pun kata, abang tak nak ke pilih kat luar negara seorang lagi. Dia pula cakap macam tu. Aku rasa nak menangis. Dia tengok banyak ke luar negara lagi. Jadi rupa-rupanya kita dengan Allah Ta'ala ni, kalau boleh kita minta cantik-cantik, Allah akan beri tu dalam tempoh 10 tahun. Dah nak bekerja dalam bidang travel ni sehingga sekarang. Kalau siapa-siapa pernah dengar nama Kembara Sufi, pernah tak? Tu nama kita, jenama kita. Kita pun ada bahagian property, kita pun ada travel, kita ada production TV, kita juga ada pakaian sendiri. Kita buat banyak benda lah, bahagian-bahagian apa-apa Kembara Sufi. Dan insyaAllah kita pun mengharapkan juga akan datang ni mungkin siapa-siapa balik ke negeri masing-masing, kalau minat boleh tag dengan kita. Kok mana-mana kita tengok ada bahagian minat masing-masing, kita boleh apa panggil, kita boleh aturkan untuk duduk. Sebab kita fikirkan tentang apabila kita berniaga ni, macam orang kata kita kena duduk berniaga cara Rasulullah kena atur macam tu. Sebab ramai orang-orang berniaga ni kadang-kadang mampu juga. Sebab Nabi pun kalau kita tengok dalam hadis ada dia sebut, ramai di antara ahli-ahli berniaga ni akhirat kelak dibangunkan bersama dengan orang-orang kafir. Dia pun terkejut, kenapa aku ni geng-geng lau-lailing apa panggil, duduk-duduk apa panggil dia cuma mana semua duduk dalam lingkungan tu. Dia terkejut, ya Allah Tuhan aku, kenapa aku duduk dalam lingkungan ni? Aku orang Islam. Orang tu kata, kamu di antara orang-orang yang apa panggil atas muka bumi niaga menipu ni. Jadi bahaya juga. Jadi kita nak ahli-ahli niaga yang amanah, ahli-ahli niaga yang soleh, ahli niaga yang boleh bantu orang. Kita nak lahirkan macam ni. Jadi kita kalau minat-minat niaga teruskan. Dan insya-Allah pun akan datang kita tengok apa panggil daripada Ruak Jawi nak buat apa nama koperasi apa semua kan. Join ramai-ramai. Ruak Jawi ni orang kata dia kena ada dana sendiri dah akan datang ni. Kena bergerak. Dan siapa yang menggerak kita lah ni. Contohnya Ruak Jawi buat apa-apa kena support. Apa semua. Sebab ni majlis-majlis ilmu ni, majlis-majlis yang mendatangkan manfaat, kita kena tolong ni. Dan kita mengharapkan majlis ni dapat melahirkan ulama sampai bila-bila akan datang. Dan ulama-ulama ni lah yang pegang negara, yang takbir negara, orang soleh ni lah yang kita nak. Kita tak nak yang mampu-mampu ni duduk berebut di jawatan zaman sekarang ni. Hari ni pun hari kat Malaysia dah. Duduk masing-masing tengok siapa naik ni, siapa naik. Nak rasa nak buka parti politik baru. Gaduh sama-sama tapi tak apalah, insya-Allah apa-apa kita minta kepada Allah betul-betul. Ya Allah ya Tuhanku, kalau orang lelaki pun nak cari jodoh, minta betul-betul elok. Jangan ya Allah Tuhanku, berilah aku dapat jodoh. Sebut tu yang solehah, yang baik, yang beri saya peluang untuk kahwin kedua, ketiga, keempat tu. Tak jadi masalah. Jadi tu sebut betul-betul. Allah duduk atur cantik-cantik. Jadi dengan doa ni sebenarnya sangat-sangat penting. Walaupun kita dalam keadaan kita belajar, kita minta ya Allah Tuhanku, berilah ilmu yang aku dapat ni dapat memberikan manfaat kepada
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jangan ada yang anasir-anasir yang boleh mengganggu gugat ilmu kami ya Allah. Jangan jadikan ilmu yang kami miliki ya Allah boleh dijual beli dengan harta kekayaan tak muka bumi ya Allah. Sebut elok-elok, cantik. Sebab benda ni orang kata kena tembok terus-terus apa yang kita nak tu dengan Allah SWT. Sebab dia kita tengok ni anak pun tengok guru hara perjalanan ni rupanya. Belajar tak berjalan je. Jadi benda-benda macam tu. Tapi kita memang orang kata penting kalau ada ilmu, ke mana saja orang akan aturkan. Kawan-kawan anak ramai yang duduk bagus-bagus dulu, dia orang ni tak perlu keluar duit di luar negara. Pergi umrah setiap tahun, syarikat ni panggil, syarikat ni panggil, syarikat ni panggil, Allah atur dia. Kejap bawa ke Jepun, kejap pergi Indonesia, kejap pergi ke Jerman, kejap pergi ke Europe, kejap pergi Balkan. Allah aturkan cantik je. Dan kita pun insyaAllah siapa-siapa sahabat-sahabat kita sekarang ni yang ada mungkin balik ke Malaysia nanti boleh tag kita kata, Ustaz saya nak bawa dah, saya ni bahasa Inggeris boleh Ustaz, bahasa Arab pun boleh, saya pun boleh juga Ustaz. Orang kata beri tazkirah 5 minit sehari boleh lah Ustaz. Kalau 50 minit tu Ustaz saya pun rasa pening juga. Contoh mesej kat anak, kita boleh beri peluang. Dan ramai di antara ustaz-ustaz kita yang balik ke Malaysia, kita beri peluang. Kalau kita nak pergi ke Eropah, nak bayar 7,000, 8,000, 9,000, sesak juga. Sekarang kat Malaysia gaji pun 1,500 penghujung. Jadi dengan ikut kita ni, kita beri tazkirah dalam perjalanan kita. Ada tazkirah, ada orang kata kita menegakkan hukum hakam berkaitan dengan fiqh mu'asarah. Sekarang benda ni penting. Contohnya macam anak berjalan ke Eropah, kita nak tahu kan boleh tak makan di dalam bekas yang bukan Islam punya. Jadi ustaz-ustaz kita kena terang. Sebab orang kita di Malaysia, orang Malaysia ni, dia ni takut sangat. Kadang-kadang lalu kat sebelah dia tu anjing, duduk anjing pula, kenapa takut dengan aku? Anjing pun duduk pelik tengok dia. Kita ni sampai tahap macam tu. Jadi benda-benda ni kadang-kadang di luar tu kita kena belajar. Kalau kita tengok kita pergi ke luar-luar ni apa semua, banyak benda yang contohnya di Eropah. Di Eropah Maghrib pukul 10.15 Maghrib. Di UK waktu musim panas. Pukul 1 dah subuh. Isyak tak tahu ke mana. Kalau bulan Ramadan melompat belaka semua. Tak tahu semayang dari mana, Maghrib, mana, Isyak apa semua. Jadi benda-benda yang diperbincangkan di sana. Jadi kita dapat ilmu. Bila kita merantau, dia berbeza. Itu ulama kata ada ilmu yang kita bertalaki. Ada ilmu melalui pengalaman. Dia banyak. Dari segi kita ni kalau boleh ada peluang kita bermusafir, kita bermusafir. Macam kita dah sekarang ni dah Mesir. Kita pergi tak tengok Eropah. Mesir ni kita tengok macam-macam. Anak pun dulu, orang kata kita dah rasa dah, bagusnya. Tapi bila kita pergi kat sana, kita banyak. Di Mesir, ada yang bagus. Ada yang boleh, yang kita boleh bawa untuk ke Malaysia. Ada yang perlu kita tinggalkan. Di Eropah, ada yang bagus. Ada yang perlu kita bawa ke Malaysia. Dari segi kebersihan, kita boleh belajar. Dari segi waktu ketepatan masa, kita boleh belajar. Dari segi honestnya orang kat sana macam mana. Barang kita tinggal tak hilang. Di Jepun, kita letak kamera kat situ. Cari tak jumpa dah. Rupanya orang hantar kat tempat ada khas betul kat situ. Dia tanya, ada tak barang kamera? Dia kata, apa je nama apa semua? Ni betul tak? Allahu Akbar, tinggal dekat taman. Kalau dekat sini, tinggal kat taman. Habis. Letak kat taman tak apa semua. Datang tak ada. Orang curi letak. Rupanya anjing yang curi. Anjing pun dah pandai curi kasut kat luar. Ni baru dia ada kena kes curi je. Nak tengok video semalam kan. Ada orang curi kasut kat luar. Dekat Eropah kita letak kat mana tak jadi masalah. Orang tak tahu. Jadi benda-benda ni lah kadang-kadang kita kena merantau, mengembara dan kita dapat belajar. Salah satu benda yang kadang-kadang kita rasa dalam lingkungan kita dan environment kita sekarang, kita rasa ni lah terbaik. Okey, tapi bila kita pergi kat luar, kita mengembara di luar, kita akan nampak Allahu Akbar. Kenapa yang Islam ajar ni ada kat tempat dia, sedangkan tempat kita ni teruk sangat. Kita tengok orang duduk kecil tepi jalan apa semua. Kita tengok, dia betul. Kita tengok anjing ke, orang ni anjing ke, orang pun. Jadi di Eropah nak jaganya. Sampai titis air pun jatuh dekat dalam toilet apa semua tu, dia ambil, dia lap dengan tisu, letak dalam tu. Allah Akbar. Kita tengok dia jalan-jalan laju, tengok ada putung rokok, dia ambil, dia letak dalam tu. Jadi kita tengok Allah Akbar, Islam ajar nazafah ni ajar pada kami ni, tapi dia yang ikut. Jadi benda ni lah yang orang kata yang ada apabila kita mengembara. Inilah pengalaman yang kadang-kadang kita tak dapat dalam majlis-majlis macam ni. Jadi apa-apa kalau kita tengok ilmu ni sangat-sangat luas. Ilmu ni orang kata sangat-sangat banyak punca dia. Di antaranya cara bertalaki macam ni. Namun kena ingat kita kena bercampur dengan orang. Itulah apabila Imam Al-Ghazali bincangkan tentang uzlah wal mukhalatah. Uzlah duduk seorang-seorang, mukhalatah ni duduk campur dengan orang ni. Mana lebih baik? Apabila anak murid dia tanya pada dia, dia kata aku lebih suka orang kata bermuhalatah, campur dengan orang. Sebab pada waktu tu kalau aku buat baik, buat benda yang betul, dia kata kalau aku buat benda yang betul, orang lain ikut, aku dapat pahala. Kalau aku buat salah, pada waktu tu akan ada orang tegur aku buat salah dalam beribadat.
Tapi kalau aku duduk seorang, aku buat betul pun, aku dapat seorang, kalau buat salah pun tak ada siapa yang tegur aku. Dia akan berteruskan jadi rosak macam tu, salah macam tu. Jadi kita dalam waktu yang sama, sambil-sambil kita belajar, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, kita kena ambil tahu juga perkembangan semasa. Perlu juga kita ambil tahu tentang orang kata di luar sana. Sebab benda ni lah yang memberikan orang kata ruang dan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Kalau benda yang baik kita buat, kata Nabi Mandal, la'ala khairil falahu mislu ajri fa'il, dapat pahala sampai panjang-panjang. Kita nak macam tu. Jadi rasa cukup sekadar tu saja, panjang pula Ustaz. Jadi mudah-mudahan anak mengharapkan sangat, mudah-mudahan majlis ilmu di Ruak Jawi ni dapat dituakan sampai bila-bila, dan kita dapat melahirkan ulama-ulama yang orang kata amanah dengan ilmu sampai hari kiamat. Dan inilah orang kata ruang dan peluang kita untuk kita persembahkan pada Allah ibadat kita. Sebab kita ni sebenarnya duduk atas muka bumi ni, kita ni bukan sedar ni tak sedar. Tu Sayyidina Ali kata apa, duduk atas muka bumi ni, kita ni sebenarnya tidur. Akhirat kelak ni bila tanda terjaga daripada kubur, baru kita rasa dah mati dah ke, itu baru yang terjaga. Sebab sekarang kita duduk seronok tak apa semua, dan benda tu anda rasai sendiri. Bila kita dapat benda yang kita nak, kita dah dapat dah semua, kita rasai betapa pentingnya, manisnya ilmu tu. Kita tengok kadang-kadang ustaz-ustaz mengajar, kita rasa Allah, aku duduk minat macam ni dulu ni. Aku duduk minat macam Ustaz Khairul, aku duduk minat macam Ustaz Nazrul ni, duduk mengajar orang tu semua dengan ilmu, bercakap dan orang tanya tentang hukum, aku boleh jawab tua-tua. Itu yang aku harapkan sangat dulu. Itu yang minat kita dengan ilmu. Tapi sebenarnya Allah SWT pilih masing-masing berbeza, orang kata, untuk manfaatkan agama ni. Jadi mungkin Allah aturkan kita dah cantik bahagian ni. Dia tengok ni Fadil ni, kalau duduk cakap esok ramai murtad ni, dia kata tak, yalah ni kata dia minat bahagian ekonomi ni, tapi kita letak bahagian ekonomi dan ni. Mungkin Allah aturkan lebih cantik. Cuma kita doa yang baik-baik untuk kita. Dan kalau boleh kita minta doa sungguh-sungguh kepada Allah. Dan doa tu bukan perlu 1 hari, bukan 2 hari, 3 hari tu. Dia perlu benda berterusan. Benda Nana dah nampak dah. Sekarang ni pun nak minta yang lain pula dah ni. Dah 10 tahun lepas, oh macam ni Allah beri, Anda minta. Minta benda lain. Tapi tak boleh dah cerita, bukan kahwin 3 tau. Jadi kita minta benda lain. Allah tak, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa yang kita minta. Tapi kita akan speak dan kita minta supaya bukan untuk kita saja, kita manfaatkan untuk umat Muhammad SAW. Jadi anak rasa cukup satu tu saja. Dan aku panggil, mohonlah pada Ustaz, guru kita Ustaz Khairul, Ustaz Nazrul, mendoakanlah anak mudah-mudahan dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, dan diberikan ruang untuk kita membantu golongan-golongan orang-orang yang memerlukan. Sebab memang anak minat dalam bidang ekonomi daripada dulu dah kita minat, macam sebab kita orang susah. Dengan orang susah ni memang apa yang kita nak tu tak pernah dapat pun. Kadang-kadang duk tengok apa semua, harap tengok dulu, masa dulu tengok orang ada kereta dah takut dah. Baru nak tengok tak ada akhwat tu, tengok ayah dia ada kereta tak jadi. Sebab kita pun tak ada kereta, tengok rumah dia besar tak jadi. Jadi kita takut macam tu. Tapi Alhamdulillah sekarang Allah dah SWT dah beri dah apa yang kita nak apa semua. Tapi memang yang paling penting sebenarnya ilmu pengetahuan. Bukan ada je ilmu pengetahuan, semua sekali reta ke, pangkat ke, apa semua orang akan kejar kita. Jadi itu penting. Jadi tak payahlah fikir-fikir sangat benda-benda di luar ni. Sekarang ni peluang yang ada ni tumpukan kepada menuntut ilmu. Dan yang paling penting sekarang kita hormat pada guru kita. Sebab anak rasa mungkin anak di antara orang tak boleh jadi ustaz macam Ustaz Nazrul, Ustaz Khairul dulu. Sebab anak ni nakil dulu. Ustaz-ustaz kita dulu sama habis nak gajak tumbuk masa kat Malaysia dulu. Nakil sungguh. Sikit dah kita masuk pusat sekretari. Jadi dia nakil tu dia tak jadi, berkat tu tak ada kot. Jadi bila kita fikir balik, mungkinlah kesilapan kita dekat situ. Jadi apapun kena hormat guru kita yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkatan di atas ilmu yang kita ada, yang ilmu kita miliki, dan boleh memberikan manfaat pada orang lain, insya-Allah. Jadi cukup kata itu saja. Kita minta pada Ustaz Nazrul, Ustaz Khairul mendoakan Lana lah. Dia kata siapa boleh doakan sama-sama, kita doa semua-semua lah kan. Bukan Lana saja, semua sekali. Kalau Ustaz Khair, Ustaz Nazrul minta doa, ya Allah tak dapat, kalau 4 kami semua sekali lah. Bukan Lana seorang. Okey kan. Kita nak semua sekali. Sebab itu lebih baik Okey. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمور وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف
والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا مجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا يرجعون. اللهم إن أرادنا أحد بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطل عمر أخينا الأستاذ فاضل حفظه الله تعالى في عافية وخير يا أرحم الراحمين. اللهم هدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمع بين كلمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada Al-Fadhil Ustaz Fadhil, dan kita ucap jazakumullah khair jazak di atas sumbangan dan juga jamuan pada hari ini. Jamuan apa tak tahulah. Jamuan kat mana? Tak nampak pun ni. Tak bakar. Oh, salah. Baik, jadi apa ni, tunggu dulu lagi depa sama ada makan macam mana? Makan dalam ni. Kita akan makan dalam safrah. Ya? Kau makan kat atas. Jangan balik pula. Naik dulu. Tak boleh. Jadi ini kita niat syifa lah. Makan kita ni niat syifa. Dan doakan sekali moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada beliau, keluarga beliau, perniagaan beliau, dan nanti akan mendapat keuntungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan doakan sekali kepada Ruak Jawi. Moga Allah Ta'ala majukan Ruak Jawi, berikan kebaikan, diniatkan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.